kemudian dicuba untuk muktamadkan semula. Tapi sebab kita gunakan perkataan yang salah, maka mahkamah tidak ada pilihan kalau tak ada pindaan dibuat. Salah satu daripada 4 kategori iaitu pertuduhan berkaitan dengan pindaan laporan audit 1MDB, di mana Najib Razak telah dituduh di mahkamah pada masa itu pada tarikh 12 Disember 2018. Dan perbicaraan telah bermula pada beberapa tarikh-tarikh terdahulu. Sehingga sekarang sebenarnya seramai 7 orang saksi telah dipanggil oleh pihak pendakwa raya. Tetapi daripada ketujuh saksi ini, kalau kita masih ingat menurut laporan-laporan media, mengatakan bahawa pihak pembelaan telah pun reserve cross, maksudnya meminta supaya soal balas ditangguhkan kerana beberapa tertentu. Jadi pihak pembelaan masih belum mendalami memperolehi keterangan daripada ketujuh saksi tersebut. Dan kalau kita lihat balik, Najib Razak apabila beliau dituduh pada masa itu, iaitu Disember 2008, dalam pertuduhan asalnya, untuk kita faham apa dia pindaan. Dalam pertuduhan asalnya, beliau telah dituduh sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu. Dia didakwa telah menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan bagi dirinya, iaitu kelebihan perlindungan daripada tindakan sivil ataupun jenayah berkaitan peranannya di dalam perjalanan operasi syarikat 1MDB. Ini kalau disabit kesalahan, ini adalah di bawah Seksyen 23 Akta SPRM. Dan fakta yang dituduh, bagaimanakah cara kononnya beliau dikatakan telah cuba memperolehi kelebihan untuk dirinya. Dia dituduh bahawa dia telah mengarahkan pada pertuduhan asal 12 Disember 2018 itu, mengarahkan laporan pengauditan 1MDB yang telah dimuktamadkan oleh Ketua Audit Negara, yang telah disediakan, minta maaf, yang telah disediakan oleh Ketua Audit Negara, dipinda sebelum laporan berkenaan dimuktamadkan dan dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang awam negara, iaitu PAC. Jadi itulah pertuduhan awal, iaitu dikatakan pada masa itu kononnya laporan itu baru disediakan, belum dimuktamadkan. Jadi antara disediakan dan dimuktamadkan ada pindaan yang disuruh buat. Baru-baru ini, yang pada hari Isnin yang lalu, apabila pada hari semalam 24 hari bulan, bila permohonan dibuat oleh Gopal Sri Ram sebagai Ketua Pendakwa Raya, apa yang dipohon dipinda adalah mengubah dua perkataan tersebut, disediakan dan dimuktamadkan. Diubah kepada dimuktamadkan, dan yang dimuktamadkan diubahkan kepada dimuktamadkan semula. Jadi bunyinya sekarang, ayat yang sama bunyinya adalah dia didakwa mengarahkan laporan pengauditan 1MDB yang telah dimuktamadkan oleh Ketua Audit Negara dipinda sebelum laporan berkenaan dimuktamadkan semula. Jadi tadi baru disediakan, belum dimuktamadkan, ada pindaan yang dibuat, pengubahan yang dibuat. Sekarang laporan tu telah dimuktamadkan oleh pihak berkenaan di Jabatan Audit Negara. Tapi di atas arahan beliau, ianya telah diubah dan dimuktamadkan semula. Jadi dari segi undang-undang, ianya menjadi suatu pertuduhan. Kita belum tahu sama ada kesalahan atau sabitan atau tidak, tapi menjadi pertuduhan yang lengkap. Maksudnya, you cuma boleh tuduh orang apabila suatu perkara itu diubah daripada dah selesai kepada dipindah sehingga selesai. Kalau baru disediakan, ya mungkin itu draft. bukan betul. Okey, jadi di situlah yang pentingnya perkataan-perkataan dan ayat-ayat dalam bahasa yang digunakan mesti tepat dan terus kepada isu. Sekiranya ayat tu tak lengkap, makanya yang boleh memudaratkan kes walau kita ada bukti. Walau bukti kita betul menunjukkan perkara itu dah dimuktamadkan, kemudian dicuba untuk muktamadkan semula. Tapi sebab kita gunakan perkataan yang salah, maka mahkamah tidak ada pilihan kalau tak ada pindaan dibuat. Jadi mahkamah terpaksa menolak kes. Di situlah jadinya kes dibuang di atas isu teknikal. Di situ, dalam keadaan tu saja. Tapi kalau misal kata pindaan dibuat dan segala keperluan undang-undang, elemen-elemen jenayah telah pun diletakkan dengan betul, maka pada masa itu jika bukti ditampilkan, mahkamah boleh dapat keputusan dari segi undang-undang, bukan teknikal lagi.
Ya. Di sini pada 24 hari bulan juga, apakah dia keputusan mahkamah? Mahkamah mengatakan di tahap ini daripada laporan media ya, secara ringkas, di tahap ini memandangkan baru 7 orang saksi memberi keterangan. Dan yang keduanya memandangkan ketujuh-tujuh saksi ini pun belum diselesaikan soal balas oleh peguam Najib Razak lagi. Dan yang ketiganya, kerana apa yang dipinda tu bukan memudaratkan, telah pun boleh diketahui oleh pihak pembelaan dari segi undang-undang, maka tidak ada prejudis. Prejudis bermaksudnya tidak meletakkan orang tersebut di keadaan yang membebankan. Dan kalau perlu pun, maka soalan-soalan bila ditampilkan kepada saksi-saksi yang telah diberi keterangan boleh dipanggil semula, supaya tidak menjejaskan hak pihak pembelaan. So atas dasar tersebut, mahkamah telah pun memerintahkan pindaan dibuat dan membaca semula. Bila pindaan dibuat, Saudara Zawazi, maka pertuduhan kena dibaca semula. Sebab mana tahu bila pindaan dibuat, tiba-tiba dia nak menukar pengakuan daripada tidak bersalah kepada bersalah. Jimat masa semua orang. So mana-mana pertuduhan, sedikit mana pun pindaan ataupun sebanyak mana pun pindaan, mahkamah perlu selaku adilnya membaca semula. Dan pembacaan semula telah dibuat dan seperti yang kita ketahui, Najib masih mengaku tidak bersalah dan bicara akan diteruskan. Sekarang ni saya percaya bicara telah pun ditetapkan pada 25 tak silap saya, Julai bulan depan. Dan dalam kes ini pun sebenarnya Saudara Zawazi, ada satu lagi permohonan yang masih wujud yang kita telah bincang dalam siri yang sebelum ini, iaitu berkaitan permohonan Najib Razak untuk membatalkan kelayakan Ketua Pendakwa Raya, iaitu Gopal Sriram yang dilantik atas fiat daripada mewakilinya, disebabkan aligasi yang dibangkitkan oleh peguam negara terdahulu ataupun dua terdahulu, Apandi Ali, berkaitan apa yang berlaku di rumah beliau pada bulan Januari tahun 2018. Kita dah bincang mendalam benda itu, dan itu pun ditetapkan untuk pendengaran pada 23 Julai. So mahkamah akan membuat akan membuat satu keputusan. Kalau pada misal kata 23 Julai tersebut mahkamah dapati bahawa Sriram tidak layak untuk teruskan, maka perbicaraan tidak mungkin boleh berjalan pada 27 Julai tersebut. Kerana apa? Kerana perlu ada pihak yang menggantikan Sriram atau meneruskan daripada pasukan Sriram tersebut. Ataupun pihak pendakwa raya mungkin nak merayu terhadap keputusan melucut hak Sriram. Dan kalau misal katalah permohonan Najib Razak ditolak, Sriram didapati masih layak untuk teruskan, mungkin pihak Najib Razak akan membuat permohonan untuk menangguhkan perbicaraan yang patut disambung pada 27/7 sementara menanti rayuan di Mahkamah Rayuan. Di perkara ini akan menjadi jelas apabila kita sampai pada tarikh-tarikh tersebut. Pada tahap ini yang penting, pindaan telah dipohon, pindaan telah dibenarkan, dan bicara yang akan berjalan pada tempoh dengan mengambil kira pindaan yang telah dibuat.